Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan bercakap dengan topik dari mata turun ke hati. Kita akan bersama dengan dari mata turun hati dengan program rakan niaga Optom. Okey, kita akan bersama dengan Dr. Hafiz Isnin, iaitu pensyarah kanan optometri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan juga kita akan bersama dengan Puan Amirah Faiz, iaitu pengurus dan optometris Optom Eye Care. Baik, berada bersama dengan saya atas talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mata turun ke hati, kita nak bercerita dan berkongsi sedikit tentang servis menerusi pengalaman mengurus masalah mata. Dan juga mungkin kita boleh bermula dengan Puan Amirah untuk perkongsian tentang servis menerusi pengalaman dan masalah-masalah mengurus mata-mata pesakit ni, antaranya. Mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan Puan Amirah, dipersilakan. Hari ini saya nak share sedikit tentang Optom Eye Care. Kami adalah pusat optometri di Bandar Baru Bangi dan servis kita adalah servis-servis secara klinikal. Okey, berdasarkan pengalaman saya jumpa pasien setiap hari, kita nampak yang masyarakat kita masih nampak yang kalau kita jual cermin mata ni kedai spek lah. Cuma bila dia masuk ke Optom Eye Care, kita check mata secara klinikal. Kita check bahagian kekuatan otot mata dia, kita check juga saraf, bahagian hadapan mata. So daripada situ kita dapat maklumat-maklumat tambahan. Dia datang untuk buat cermin mata, tapi bila kita go through setiap pemeriksaan tu, rupanya dia ni ada masalah computer vision syndrome, ataupun terlalu banyak guna komputer dia jadi sakit kepala. So daripada situ kita akan buat pemeriksaan yang lebih lanjut untuk selesaikan masalah dia ni. Which is orang-orang macam ni kadang pergi klinik, pergi farmasi cari Panadol ke, cari ubat untuk migraine, tapi dah makan ubat pun tak selesai. So rupanya ada isu dengan mata. Okay, so kita dekat sini kita nak bagi kesedaran yang sebenarnya kadang-kadang kita sakit kepala tu bukanlah sebab isu memang sakit sebab migraine atau sebagainya, tapi dia start tu sebabkan mata. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, bila kadang kita jumpa pasien budak-budak ni, satu dia tak tahu nak bagi tahu yang dia tak nampak, dia ni rabun. Bila kita check, oh rupanya dah start ada juling macam tu. So antara servis yang kita tawarkan dekat sini, kita tak simply datang nak beli cermin mata, kita bagi cermin mata. Tak, dia tak macam tu. Dekat sini walaupun dia datang cakap nak buat spek, kita check semua, kita check detail sampai ke bahagian saraf, sampai ke otot dia. Lepas tu baru kita cadangkan cermin mata atau rawatan yang bersesuaian dengan keadaan mata dia. Hafiz. Baik. Doktor, mungkin sebagai pensyarah kanan dan juga optometri, apa peranan doktor di Optom Eye Care ni? Okey, terima kasih. Tuan Daniel Okay, saya. Okey, peranan saya di Optom Eye Care ni adalah membuat kolaborasi antara UIA dan pihak Optom Eye Care. So kami berbincang dari segi macam mana nak memberikan servis yang terbaik kepada masyarakat. So dengan cara yang cara yang tidak terlalu sukar untuk optometris di Optom Eye Care melaksanakan pemeriksaan mata dan juga memberi impak yang tinggi kepada pemeriksaan tersebut. Jadinya kolaborasi ini dah berjalan lebih daripada setahun sebenarnya. Baik. Jadi ni kami berbincang, mencari idea, mencari formula macam mana nak memastikan pemeriksaan mata tu memberi impak dan pesakit sendiri pun boleh faham apa yang optometris ibu sampaikan kepada pesakit lah, ataupun klien yang datang ke Optom Eye Care. Itu sebenarnya peranan saya lebih kepada kolaborasi dan berbincang dengan pihak Optom Eye Care untuk meningkatkan mutu servis perkhidmatan kesihatan mata di Optom Eye Care.
Okey, baik. Mungkin boleh doktor kongsikan juga sedikit kalau seperti mana Puan Amira sebutkan beberapa masalah-masalah mata. Mungkin kita nak bagi kesedaran tentang mereka yang mungkin sebenarnya dia ada masalah mata tapi cuba dalam denial syndrome tu masih nak menafikan sebenarnya mata aku ni dah rosak. Kebanyakannya begitu. Mungkin kita boleh bagi sedikit orang kata kesedaran kepada mereka yang menonton ini. Silakan. Okey, ni saya nak berkongsi sedikit lah satu kes dia seorang trader trader berumur 33 tahun. Dia trader gunakan phone lah. Trade saham, main saham daripada 8 pagi sampai ke petang. Saya sendiri menguruskan kes tu di Optom Eye Care. Pihak Optom Eye Care minta pendapat saya menguruskan kes tersebut. Mata dia tiba-tiba jadi juling. Okey, juling. Main phone terlalu lama sangat. Sebab sekarang tak boleh nak buat apa sekarang kan. Semua kerja menggunakan phone, semua kerja menggunakan laptop kan. Especially masa PKP dulu tu. 24 jam telefon. Betul tuan. Kalau saya sendiri baca juga kajian-kajian yang dilakukan oleh di luar negara sendiri kan. Baik. Pembatasan pergerakan masa pandemik tu memang penggunaan gadget memang sangat meningkat, lebih daripada 9 jam satu hari. Lebih dari 9 jam satu hari. Jadi ni kan macam kita lah tuan, saya bagi contoh pemain muda. Kalau kita berlari selama 9 jam agak-agak penat tak? Penat, betul. Mata tu dekat sistem mata kita 9 jam tak berhenti. Tak berhenti ngadap phone terlalu lama. Dia akan jadi sistem tu penat. Bila sistem tu penat, alignment mata sebab sistem mata tu dia berkaitan dengan alignment mata. Alignment mata pun boleh lari juga. Allah. Ada alignment juga tu. Mata pun ada alignment sebab kita gunakan dua mata macam tayar kan. Tayar pun ada alignment. Mata pun ada alignment juga sebab kita gunakan dua mata tu untuk sebab apa Tuhan jadikan kita dua mata supaya kita dapat penglihatan yang lebih baik. Jadinya kalau katakan kita gunakan penglihatan tu terlalu lama, apa yang berlaku adalah mata kita yang kurang rosak pertama adalah inilah alignment lah. Bila alignment lari, penglihatan pun tak berapa clear. Betul. Setuju. So bila kita baca kita tengok dekat macam ni. Tengok dekat. Maknanya dua-dua mata menumpu. So menumpu terlalu lama kenapa dia tak boleh menumpu, dia terkeluar agak mata dia. Tu yang menyebabkan ramai ada masalah juling. Terutama masalah juling mata terkeluar. Masalah juling mata terkeluar. Macam mana kita boleh detect ataupun kenal pasti kita sebenarnya ada masalah juling maupun bila mata tu penat, apa reaksi daripada mata tu sendiri? Kalau kita berlari macam berlari tadi, kaki tu lenguh, adakah mata betul. ni juga ada simptom lenguh dia? Bagus soalan tu tuan. Dia bila ada masalah dah katakan tengok phone terlalu lama, penat ni semua sebab dia akan rasa dalam pening kepala. Pening kepala baik. Pening kepala tu dekat mana tau? Pening kepala tu dia akan rasa dekat bahagian ni depan. Dekat dahi kita. Forehead dekat depan dulu. Lepas tu kita punya mata kita rasa macam senak. Orang kata ice saya ingat perut je senak, mata pun senak juga. Mata pun boleh senak tuan. Mata boleh senak. Baru first time dengar mata senak. Okey, lepas ni saya boleh pakaikan terms tu. Mata saya senak lah. Boleh. Memang mata dia akan dalam bahasa putihnya eye strain. Okey, faham. Baik. Itu So antara simptom dia. Dia bila dah mulai ada tanda sakit kepala tu kan, selalunya memang terutama dekat bahagian depan ke bawah dekat dahi. Kelemahan dia bila dah kelemahan dia akan bawa ke belakang. Bawa ke belakang ke kepala. Sebab apa dia bawa ke belakang? Sebab bahagian otak bahagian belakang ni itulah proses pada penglihatan. Maknanya otak otak bahagian belakang ni memproses maklumat penglihatan. Betul. Tu yang pening. Betul. Bila makin lama dia tak boleh fokus, maka otak daripada depan ni dia dah cari ke belakang juga dah nampak fokus tu makin blur lah. Mungkin betul. Dia sakit kepala kat bahagian depan. Lepas tu kan lama-kelamaan kalau tak dirawat dia akan bawa sampai ke belakang kepala kita. Okey,
Itu Kita tanda-tanda. bagi ubat pun dia tak selesai. Macam mana puan? Kalau ada isu dia tentang mata, kita bagi ubat pun dia akan datang balik sakit yang sama sebab dia start dekat mata. Kalau bagi ubat pun dia tak selesai juga. Dia tak selesai sebab kita tak tangani punca dia. Betul macam tu? Betul. Oh, okey. Dan lagi salah satu saya nak tanya juga, bila penggunaan gadget dan juga orang kata sinar biru ni kan, apa yang dipanggil sinar biru ni? Blue light. Blue light ni menyebabkan mata kita rasa kering. Betul? Mungkin boleh komen sikit, siapa, puan ke, doktor ke? Okey, mata kita kering ni sebab apa? Sebab bila kita tengok dekat, secara semula jadinya mata kita kurang berkelip. Okey, kenapa penting kelipan mata tu berlaku? Sebab kelipan mata tu berlaku secara semula jadi yang kerap untuk menghasilkan air mata. Air mata tu bukan kita menangis. Menangis Betul, betul. Lain cerita. So kelipan tu menghasilkan air mata. Sebab apa kena menghasilkan air mata? Sebab untuk memastikan bahagian depan mata kita tu sentiasa segar. Bahagian mata putih kita, bahagian pernah dengar kornea? Betul. Kornea kita segar. Okey, kan kita kan kalau Islam kan kita dah diberitahu kan, kita dijadikan di tanah kan. Betul. Okey, kalau tanah tak cukup air, apa yang berlaku? Kering, merekah. Konten mereka kan. Macam tu lah dengan keadaan mata kita. So bila merekah, keadaan tak cantik dan pula dia ada saraf lagi. So bila merekah, dia akan rasa sakit lah. Bila mata kita kering. Baik. Okey. So secara semula jadinya bila kita tengok dekat, tengok phone lama ataupun baca buku terlalu lama, mata kita akan kurang berkelip. Itu isunya. Bila mata kita kurang berkelip, maknanya kuranglah penghasilan air mata. Bila kurang penghasilan air mata, keadaan permukaan depan mata tu semua akan berubah. Patutlah rasa macam yes. nak tonyo kan. Nak tonyo tu rasa nak tonyo kan. Kenapa rasa tonyo tu? Sebab kita dah mula rasa macam tak selesa. Sebab apa tak selesa? Sebab ada saraf kat situ. Bila katakan dah merekah, keadaan permukaan mata tu dah merekah, apa berlaku? Saraf tu ada kan. Saraf tu yang menyebabkan kita rasa sakitnya. Macam kita kena siat kulit. Betul. Sakit dah. Faham. Okey, saya ada soalan. Ini soalan yang lebih macam mana nak cakap? Soalannya macam ni. Saya adalah seorang yang rabun juga. Ni soalan sendiri sebenarnya. Okay, saya adalah seorang yang rabun juga, tapi mata di sebelah kiri ni mengalami rabun silau yang agak tinggi. Apa antara punca-punca yang boleh menyebabkan rabun silau yang tinggi tu? Okey. Soalan ni memang tuju kepada saya lah. Okey, Okey, rabunnya silau yang tinggi ni dia ada dua faktor. Satu disebabkan oleh kornea. Satu disebabkan oleh kantar semula jadi dalam mata kita. Okey, selalunya puncanya kebanyakannya berpunca daripada kornea lah. Kornea, betul. Okey. Kornea. Okey, selalu punca mata silau tinggi ni di permukaan dia macam tuan pernah tengok tak bola rugby? Bola rugby betul. Dia bujur kan. Ada bujur tu kan. Kalau tuan Daniel perasan dia bola rugby tu. Okey, satu permukaan tu rata, satu permukaan tu sangat curam. Betul. Tirus lah, dia tirus lah dia panggil. Dia tirus, betul. Betul. Bila itu berlaku, sebenarnya benda tu kan, benda tu berlaku bila silau ni berlaku disebabkan oleh permukaan macam kornea kita tu macam bola rugby. I see, okay. So, macam mana bila berlaku? Satunya adalah satu kita tinggi mata. Yang kedua mata kita kering, menyebabkan permukaan tu berubah. Yang tu menyebabkan permukaan kornea kita menjadi macam bola rugby. Sebab dia ada macam tu permukaan yang horizontal kan, melintang tu dengan permukaan vertikal ataupun mendekat tu tidak sama permukaan dia. Okey. Jadi ini sebabkan silau. Saya memang nak kena pergi check lah ni, baru lebih tahulah. Saya nak kena jumpa Puan Amira kita ni juga sebenarnya. Kan nasib baik dekat Bangi, insya-Allah saya boleh datang jumpa dekat Bangi nanti.
Dan mungkin kita nak cerita sikit Puan Amira. Sebab silau saya ni agak tinggi. Memang saya agak risau sebabnya. Bila driving malam dia makin lama makin rasa macam mengalami masalah tak boleh dapat silau yang terlalu terang. Kalau kereta daripada depan, especially kereta kalau lampu tinggi dari belakang, masalah. Betul. Okey, yang ni saya just share pengalaman saya jumpa patient dekat Bandar Baru Bangi. Tuan Daniel ada tanya tentang blue light kan? Betul. Kita pernah dapat patient kanak-kanak yang mak dia dah pakaikan dia cermin mata blue control untuk control blue light ni, sebab masa PKP parents work from home, anak-anak pun ada. So untuk bagi parents buat kerja tanpa anak kacau, anak ni gadget dengan cermin mata blue light tu. Maksudnya beli online bagi pakai. Okay. So bila kita dah endemik, budak-budak dah masuk sekolah balik, dekat situ yang mak ni komplain daripada cikgu sekolah anak, bagi tahu yang anak dia tak nampak dalam kelas. So bila dia datang, kita check power mata budak baru umur 5 tahun, kita check power mata dia rupanya dah 300. Oh ya Allah, okay, 300 lah. Dua belah mata. And then dia dah start ada sedikit juling. Okay, dia dah start ada sedikit juling. Okay. So daripada situ kita tanya tentang history patient lah. Macam mana budak ni, macam mana aktiviti dekat rumah, dekat sekolah, apa semua. And then mak dia cakap dia memang banyak masa dengan gadget tapi dah pakai cermin mata blue light. So dekat sini kadang-kadang salah faham ni saya jumpa 2-3 parents sama macam tu, bagi anak blue light tapi bila datang check, actually ada power. So parents dia jadi macam dia confused. Dia kata saya dah bagi pakai spek blue light tapi kenapa still ada power. Okay, so isu dia dekat sini sebenarnya. Cermin mata blue control ni actually filter pada cermin, tetapi kalau anak-anak ni kita nak pakaikan spek, first step dia kita kena check dulu dia punya tahap kerabunan. Maksudnya kalau kita check, kita tengok anak ni normal boleh baca 6/6, baris yang paling baik ya. Okay, so kita nak bagi dia cermin blue control untuk pakai dengan gadget. Okay, boleh. Tetapi kena control lah dia tu. Jangan terlalu lama macam Dr. Hafiz kata ada sampai 9 jam kan. Itu lama sangat tu. So bila sebelum bagi apa-apa spek, tak kisahlah blue control ke, untuk driving malam ke, untuk yang transition ke, first step memang kena check power dulu. Okay. So daripada power tu lah yang kita nak bantu kanak-kanak ni untuk nampak dengan jelas. Bukannya terus bagi blue control, tak ada power and then kita assume anak ni okay. Dia tak macam tu. Okay. Faham. So first step, bawa check dulu ada power atau tak ada power. Dari situ kita akan consult which kanta yang sesuai. Okay, sebab ada orang dia contoh dia banyak dengan screen, so lebih sesuai kepada blue control. Ada orang yang dia banyak driving dekat jalan, so dia lebih sesuai dengan kanta driving punya mood, punya kanta lah. So ada orang yang dia dah start daripada umur 38-39 dah nak ke arah ada rabun dekat dan rabun jauh. So kantanya berlainan dekat situ. So dekat sini yang saya tekankan, apa-apa pun sebelum beli apa-apa kanta ke spek ke, kita check dulu first. Yang pertama lah. And then yang kedua, kami juga dekat sini kerap jumpa, sebab sekarang memang kerja banyak dengan komputer, kita kerap jumpa yang dia kata bila dia bangun pagi, dia buat kerja dengan komputer semua dia okay. Dia driving, tengok phone and then pergi masuk office balik dia okay. Towards petang dia cakap dia dah susah nak tengok yang dekat. Dia dah rasa stres, dia dah sakit kepala. Dia pergi klinik ambil in fact ada yang ambil painkiller sebab sakit kepala berterusan ni pun tak selesai. So bila check mata, rupanya dekat bahagian dekat tu dah ada power, ataupun otot dia ni aktif sangat. Contoh umur dah 40 tapi tahap aktif tu macam umur 20-an. So dia tak kena kat situ. Tak sesuai dan tak kena, okey, betul? Tak sesuai dengan umur dia. So daripada situ, kita consult, this is certain terapi yang patient kena buat ataupun certain kanta yang patient kena ambil. Kita terus selesaikan masalah dia. In fact, dekat sini, kita juga pernah dapat
dapat refer daripada klinik-klinik dan hospital berdekatan kita, which is yang kita faham untuk pemeriksaan mata ni dia perlu pergi kepada ahlinya. Okay. Ahli ni maksudnya optometrist lah. Optometris ni kita jaga bahagian kesihatan mata dia. In fact kalau kita detect apa-apa penyakit yang perlu kepada surgery, kita refer baliklah kepada pakar-pakar, doktor pakar mata. Tapi kalau dia melibatkan vision, melibatkan penglihatan yang tak memerlukan surgery, so kita akan manage sampai patient tu keluar dengan senang hati sampai masalah dia selesai. Betul. Memang kita selalu dapat yang di-refer pada kita, contoh kes macam kanak-kanak umur baru 4 tahun, power dah 1000 lebih, dah ada juling, dah ada mata malas. Dan ini antara patient Dr. Hafiz jugalah dan kita stay dalam program ni. Dr. Hafiz masih consult patient ni. Masih consult lagi. So umur 4 tahun dah ada 3 serangkai. So kita akan manage satu-satu dulu. Okey, satu-satu dulu yang mana yang crucial. Contoh macam kalau alignment mata tu ada masalah, sebelum umur 7 tahun kena selesaikan. Okey. Kemudian dia ada juga mata malas. Sebelum 21 tahun kena selesaikan. So benda-benda ni dia melibatkan satu, memang vision ni dia saraf kita terus direct ke otak. Apa-apa yang tak betul dengan mata ni, otak akan hantar signal, shutdown lah salah satu, dah susah sangat nak nampak clear kan. Betul. Macam tu. So kita tak nak mata tu shutdown salah satu, sedangkan salah satu shutdown tu adalah, mungkin saya pernah dengar term lazy eye, betul ke? Okey. Ni soalan tu nak sambung. Okay. Ni soalan kepada saya lah kan. Sebab melibatkan education. Okey. Okey, baik. Lazy eye tu adalah terma untuk bahasa biasa bagi bagi amblyopia lah. Maknanya mata malas maksudnya bila kita dah bagi pembetulan yang sebaiknya, yang optimum, tetapi penglihatan tetap tidak dapat seperti orang normal. Itu kita panggil mata malas lah. Baik. Tapi kalau macam yang shutdown seperti Puan Amira sebut tu, ada satu lagi terma iaitu nama dia suppression. Suppression maksudnya satu mata tu memang totally off lah, dia takkan digunakan lagi. Oh, itu term dia. Itu termnya. Mata malas adalah lain terma bagi amblyopia, iaitu kita bagi power yang sepatutnya dia punya mata, tetapi tidak dapat dipulihkan seperti orang normal. Macam kita pakai spek kita dapat terang kan. Tetapi orang yang mata malas ni kita bagi spek, dia tak boleh nak dapat dia tak boleh dapat penglihatan yang normal seperti orang normal. Maksudnya lazy eye tu mata dia masih berfungsi, cuma dia maksudnya term dia tak sama dengan yang tadi shutdown sebelah mata dia tu. Shutdown tu adalah suppression ataupun suppression lah. Baik. Okey, Puan Amira, kita nak kembali kepada Puan Amira ni. Mungkin kita dah boleh ceritakan dengan lanjut. Sebenarnya kita dah bercerita tentang awareness sekarang ni. Kita nak tanya pula, apa sebenarnya yang Optom Eye Care nak tawarkan kepada mereka yang mendengar Biz Network kita ni, Biz Talk kita. Silakan. Alright, so untuk pagi ni kita nak share sikit dengan pengusaha-pengusaha klinik, pengusaha farmasi yang mungkin pernah jumpa dengan certain patient ataupun pelanggan yang memerlukan kepada pemeriksaan mata tapi tak tahu nak refer kepada siapa. So di Optom Eye Care kita buat satu program yang kita boleh buat kolaborasi dengan pengusaha klinik dan juga farmasi ni. Bila dapat refer daripada farmasi atau klinik tersebut, kita akan bagi certain insentif, certain insentif kepada pengusaha klinik dan farmasi yang hantar patient pada Optom Eye Care untuk kita saring lah kesihatan dia. Baik. So cara untuk hantar patient tu kita akan share link Google Form untuk refer patient. So daripada situ kita akan follow up lah customer tu, pelanggan tu. Okay. And then sekiranya pihak klinik atau farmasi nak bertanya lebih lanjut tentang masalah mata ni, contoh patient ada sekian-sekian tanda, adakah perlu saya refer ke, ataupun patient ni perlukan
perlukan certain info tambahan, contoh kita tahu pesakit tu ada kencing manis, tapi dia juga mengadu yang power mata kadang naik, kadang turun, boleh tak saya nak dapatkan gambar fundus. So benda-benda tu kita boleh provide kan. Sebab kita dekat sini kita memang lengkap dengan mesin yang boleh capture gambar belakang mata, depan mata, dan juga kita boleh keluarkan report tentang kekuatan otot mata dia, tentang keadaan mata dia. So benda-benda ni kita boleh share dengan pengusaha klinik dan juga farmasi di sekitar Lembah Kelang yang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang servis yang Optom Eye Care tawarkan. Dan saya open kepada soalan daripada pengusaha juga. Kita terbuka kepada semua soalan-soalan. Sekiranya mereka terdapat soalan yang ingin ditanya, boleh terus ke mana tu Puan? Boleh bertanya dekat channel ni ataupun terus direct kepada kita punya FB page Optom Eye Care Bandar Baru Bangi. Optom Eye Care Bandar Baru Bangi. Okey. Baik Puan, mungkin ada sesuatu yang Puan nak katakan lagi kepada yang menonton? Okay, first kali saya just nak share yang actually mata ni dia bukan sekadar kita nampak dengan jelas, tapi kita nampak dengan jelas dan keadaan tu baik. Maksudnya ada orang boleh nampak dengan baik tapi dia tak tahu pun actually dia tengok dengan sebelah mata je. Ada orang dia boleh nampak dengan baik tapi baik tu waktu petang, waktu pagi sahaja. Petang dah start tak berapa nak jelas. So itu pun ada juga tu. ada juga. So kita nak yang setiap orang yang kita boleh capai ni untuk dapat penglihatan terbaik. Kalau boleh daripada kids tu lagi kita dah start jaga penglihatan kita. Sebab dekat Optom ni sendiri kan kalau budak saring kesihatan mata dia. Dia tak perlu tunggu masuk sekolah macam tu. Betul. Sebenarnya dulu masa sekolah-sekolah kan kita selalu optometris datang cek mata itu ini, tapi bila dah habis dah masuk U sampailah ke besar, kita rasa mata kita okey je. Selagi tak rabun tu, rasa okey je lah. Baik, mungkin ada kata-kata akhir daripada doktor sendiri. Okey, silakan. Apa tu, yang ni saya punya perkongsian. Baik. Saya ingin minta jasa baik apa tu pihak klinik, pihak farmasi dan juga mungkin ada masyarakat awam yang tengok. Okay, kalau boleh buat pemeriksaan mata anak seawal yang mungkin, sebut kalau boleh lagi awal lagi bagus. Kita tak nak sampai melarat dia dapat juling kekal dan mata dia tak boleh dilihat. Tapi isu masalah mata juling ni adalah dari segi penampilan lah. Tuan, betul tak Tuan Daniel? Bila mata dah juling, kawan-kawan ejek kat sekolah, dia punya apa tu, dia punya keyakinan diri pun dah menurun. Lepas tu dia tak boleh nak belajar. Lepas tu dia apa yang berlaku, dia isolate diri dia ataupun asingkan diri dia. Kita tak nak sampai berlaku begitulah. So kalau boleh, dengan masalah pula dengan hal sekarang, kanak-kanak umur 2 tahun, 3 tahun pun dah pandai main gadget, dah pandai selongkar dalam gadget tu benda. Jadinya pemeriksaan mata tu memang penting lah. Kita nak tahu status mata apatah anak kita lah, supaya tidak menjadi juling kekal lah. Dan juga kalau katakan yang dewasa tu pun perlu juga buat pemeriksaan, sebab ini pengalaman sendiri. Kes di Optom Eye Care umur 35 tahun, dia traders. Lepas tu dia pula mengadap handphone dengan phone 9 jam, apa berlaku mata dia juling. So bila dia juling tu dia akan rasa tak selesa. Dia tak selesa, macam mana nak cari pendapatan? Selesa macam mana cari pendapatan? Macam mana nak pastikan dia buat trade tu dengan betul. Silap trade pun boleh tersilap. Kalau mata dah nampak double, penglihatan nampak double. Itu nanti salah baca graf kan susah pula, loss lah nanti. Betul, loss lagi kan, loss apa tu terus habis kan. Habis duit. Kita tak nak lagi tu kan. So dengan kalau rasa kita dah tahu kita menghadap phone ataupun kita menghadap laptop tu lama, kerja kita memang kerja menghadap gitu, buat kerja gitu. Jadi sarankan kalau boleh doktor-doktor dan ahli farmasi rujuklah kepada optometris untuk dapatkan
nasihat utama di Optom Eye Care sendiri, kami berkolaborasi. Bolehlah jumpa Puan Mira nanti untuk dapatkan lebih nasihat. Ya. Yang menariknya ada rebate tu tadi tu. Yang menariknya anda yang mana-mana yang dapat boleh orang kata mengetahui tentang program ni boleh pergi ke Optom Eye Care dan kita ada rebate juga yang nak diberikan kepada anda yang mungkin mengalami masalah mata dan juga ingin nak orang kata apa, nak mengetahui apa sebenarnya masalah mata anda tu sendiri. Okey, apa pun sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Hafiz Isnin, pensyarah kanan optometri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga Puan Amira Faiz kita, pengurus dan optometris Optom Eye Care Bandar Baru Bangi. Terima kasih saya nak ucapkan kepada